Hello, Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya. So, untuk video kali ini saya akan tunjukkan pada awak beberapa eksperimen yang kita boleh buat menggunakan tangki riak atau ripple tank. Jom. Jadi hari ini saya nak tunjukkan beberapa eksperimen iaitu pantulan, pembiasan dan juga pembelauan gelombang air. Okey, kita kenal dulu bahagian pada tangki riak yang itu adalah dipper. Okey, so bahagian dipper ni yang akan menghasilkan gelombang. Tangki riak ni juga dilengkapi dengan lampu yang akan menyebabkan pantulan daripada permukaan air ke arah skrin. Skrin yang saya masukkan adalah bahagian hadapan tangki riak yang saya tunjukkan ini. So, ini adalah bahan-bahan ataupun alat radas yang kita akan gunakan untuk mengkaji beberapa eksperimen menggunakan tangki riak. Salah satu bahagian yang paling penting pada satu tangki riak adalah dipper atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai pencelup. Bahagian inilah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan gelombang yang akan terbentuk pada permukaan air. Lampu di atas ini pula akan memancarkan cahaya ke arah permukaan air yang kemudiannya akan dipantulkan dari dalam tangki riak ke permukaan skrin. Sebaik sahaja kita switch on, awak boleh tengok dekat sini dipper akan bergetar dan menghasilkan suatu bentuk gelombang. Dan gelombang ini dapat dilihat lebih jelas pada permukaan skrin. Okey, kalau anda nak tahu, inilah gelombang yang dinamakan gelombang satah atau plane wave. Frekuensi dipper boleh dilaraskan atau boleh diubah-ubah menggunakan switch di sini supaya menghasilkan suatu muka gelombang atau panjang gelombang yang berlainan mengikut kesesuaian eksperimen. Jadi apa maksud jalur-jalur pada skrin ini? Jalur putih dan jalur hitam yang ditunjukkan pada skrin adalah bahagian yang dipanggil sebagai muka gelombang atau wavefront. Sesuatu ciri gelombang itu terdiri daripada dua bahagian iaitu puncak dan juga lembangan atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai crest and trough. Jadi jalur berwarna cerah tersebut mewakili puncak dan jalur yang gelap mewakili lembangan. Manakala jarak di antara jalur cerah ke jalur cerah yang bersebelahan dipanggil sebagai panjang gelombang atau wavelength. Satu lagi jenis gelombang adalah gelombang sekela atau gelombang membulat. Jadi saya menambahkan paku pada bahagian pencelup supaya dapat membuat suatu gelombang membulat. Berbeza dengan gelombang satah, gelombang membulat merambat dari sumber ke semua arah. Tetapi konsepnya masih sama, iaitu bahagian putih merupakan puncak dan bahagian yang gelap merupakan lembangan, dan jarak di antara putih ke putih atau gelap ke gelap menunjukkan panjang gelombang atau wavelength. Okey, jom kita tengok kesan pantulan kepada gelombang air. Jadi di depan pencelup tersebut kita letakkan barrier atau wall supaya berlakunya pantulan terhadap gelombang air yang dihasilkan oleh pencelup tersebut. Okey, dan hasilnya adalah seperti yang anda dapat lihat, gelombang yang datang daripada dipper akan dipantulkan oleh dinding tersebut atau wall tersebut kepada arah yang sama. Maksudnya dia patah balik lah. So saya sengitkan sedikit wall tersebut supaya saya dapat gambaran apa yang berlaku sebenarnya. Seperti yang saya ceritakan dalam video yang lepas, gelombang selepas mengalami pantulan akan berubah arahnya. Jadi dalam video ini anda dapat lihat gelombang yang asalnya datang daripada arah pan akan terpantulkan ke arah kiri. Dan jika diperhatikan dengan betul, sudut tuju gelombang satah tersebut akan sama dengan sudut pantulannya. Dan ini dinamakan sebagai hukum pantulan.
eksperimen yang kedua yang saya nak tunjuk di sini adalah eksperimen refraction of water wave atau pembiasan gelombang air. Pembiasan gelombang air adalah satu fenomena di mana gelombang berubah arahnya selepas melalui dua medium yang berbeza kedalaman, contohnya daripada dalam ke cetek atau cetek ke dalam. Dan kesannya adalah wavelength akan menjadi lebih pendek pada kedalaman yang cetek. Seterusnya adalah eksperimen berkaitan dengan diffraction atau pembelauan. Untuk eksperimen ini, saya menggunakan dua wall ini untuk menghasilkan suatu bukaan atau slit. Hasil eksperimen adalah saya mendapati bahawa gelombang SATA selepas mengalami pembelauan telah bertukar kepada gelombang membulat, atau dengan lebih terjelas lagi adalah gelombang tersebut telah pun disebarkan atau spreads out. Dalam eksperimen ini, saya cuba menguji adakah saiz bukaan atau slit mempengaruhi bentuk diffraction pattern. Dan saya mendapati dengan jelasnya the diffraction pattern ataupun bentuk pembelauan yang terhasil adalah lebih jelas sekiranya saiz bukaan ataupun slit semakin kecil. Dengan kata lain, the smaller the size of the gap, the more obvious the diffraction pattern. Kalau anda tak pasti apa yang berlaku, jom kita tengok. So, saya bukakan sedikit bukaan supaya menjadi lebih luas dan anda akan dapat melihat diffraction pattern menjadi kurang jelas ataupun kurang tersebar. Kesimpulannya, kesan pembelauan adalah lebih jelas sekiranya saiz bukaan atau gap lebih kecil. Okey, sekian saja perkongsian saya untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.